Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Pada hari ini, syukur Alhamdulillah, saya akan membentangkan sebuah kertas kerja bertajuk unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia dan konsep One State, One Nation, satu analisis. Saya Prosmadia Dr. Muhammad Nur Yazid daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia. Kertas kerja ini membincangkan unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia dan konsep pembentukan sebuah negara bersifat One State, One Nation. Jadi dua perkara penting yang perlu kita fahami dalam kertas kerja ini ialah yang pertamanya unsur-unsur tradisi dan yang kedua adalah apa yang dimaksudkan dengan One State, One Nation dan macam mana di antara kedua-dua ini mempunyai hubungan dalam pembentukan One State, One Nation. Unsur-unsur tradisi yang dimaksudkan adalah perkara teras ataupun kadang-kadang dipanggil juga tiang seri perlembagaan yang terdapat di dalam perlembagaan Malaysia, iaitu merujuk kepada yang pertama, kedudukan dan peranan raja-raja Melayu, iaitu kedudukan Sultan Melayu dan juga yang di-Pertuan Agong di dalam negara serta peranannya. Yang kedua, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan akhir sekali ialah kedudukan dan hak istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Objektif utama kajian ini adalah bagi melihat bagaimana unsur-unsur tradisi mempunyai hubungan dengan pembentukan sebuah negara Malaysia bersifat One State, One Nation, serta bagaimana ianya mempunyai hubungan dengan kestabilan serta ketidakstabilan sesebuah negara. Jadi perkara yang perlu kita faham di sini ialah yang pertama unsur-unsur tradisi. Kenapa ia dikatakan unsur-unsur tradisi? Unsur tradisi ini adalah membawa makna bahawa apa yang dinyatakan tadi atau empat perkara tadi, iaitu kedudukan dan peranan raja-raja Melayu, kedudukan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa serta hak orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak, itu adalah unsur-unsur yang telah sekian lama berada dan telah secara tradisinya telah ada di alam Melayu di Malaysia ini, khususnya di sebenarnya tanah Melayu Sabah dan Sarawak ini sejak beratus tahun sebelum daripada kedatangan orang Eropah, kedatangan Barat, sebelum kedatangan Portugis, sebelum Belanda, sebelum Inggeris menjajah kita, menguasai kita, unsur-unsur ini telah ada. Apabila negara ini merdeka, tahun 1967, Persatuan Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu merdeka, kemudian tahun 63, pembentukan Malaysia, maka unsur-unsur ini diterapkan di dalam perlembagaan negara. Itu dinamakan tradisi. Dan unsur-unsur ini, empat unsur ini, kedudukan raja-raja Melayu, peranan dan kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan agama Islam, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu Bumiputera Sabah dan Sarawak ini adalah mempunyai hubungan yang rapat dengan bangsa Melayu. Kita lihat satu persatu. Apa itu kedudukan dan peranan raja-raja Melayu? Kedudukan dan peranan Raja Melayu ini kita dapat lihat bermula pada perkara 32. Perkara 32 menyatakan bahawa ketua utama negara persekutuan yang di-Pertuan Agong, iaitu salah seorang daripada Raja 9 Raja Melayu itu, Sultan Melayu itu dipilih, dia menjadi ketua negara. Dan timbalan yang di-Pertuan Agong adalah timbalan bagi Agong dan timbalan ketua negara. Maksudnya ketika Agong tidak ada, maka dia ada main peranan sebagai ketua negara. Dan peranan Agong ini adalah pengaruh Sultan ini besar. Misalnya yang di-Pertuan Agong juga dianggap sebagai ketua atau pemerintah tertinggi angkatan tentera, dan dia mempunyai kuasa dalam melantik Perdana Menteri, seluruhnya memberi
kuasa Perdana Menteri untuk melantik jemaah menteri dan angkat sumpah dilakukan. Maksudnya dia memiliki peranan yang besar kedudukan Raja Melayu. Ini termaktub dalam seperti yang saya nyatakan tadi. Dengan lebih lanjut boleh rujuk peta kerja saya yang saya telah berikan kepada pihak sekretariat. Yang kedua, kedudukan agama Islam. Kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini jelas dinyatakan dalam perkara 3. Perkara 3 perlembagaan nyatakan agama Islam, agama persekutuan, dan perkara ini dilindungi pula dalam perkara-perkara berkaitan, misalnya orang agama Islam, orang Melayu agama Islam tidak boleh lagi disebar, orang lain tidak boleh diberi bayar kepada orang Islam. Dan kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dinyatakan jelas dalam perkara 152. 152 perlembagaan persekutuan. Dan akhirnya kedudukan istimewa, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Putra Sabah dan Sarawak dinyatakan dengan jelas di dalam perkara 153. Kedudukan istimewa ini dikaitkan rapat dengan macam mana hubungan dengan beasiswa dan derma siswa bagi lepasan lebih tinggi pada SPICG pelajaran Malaysia, dan kemudian hubungan dengan peluang ekonomi dan perusahaan bagi orang Melayu dan Putera Sabah dan Sarawak serta perjawatan awam. Jadi hak istimewa itu dinyatakan dengan jelas dalam perkara ini. Jadi itu yang dikatakan unsur-unsur tradisi, dan macam mana unsur-unsur tradisi ini memberi kesan kepada pembentukan One State One Nation. Okey, sebelum saya melihat macam mana hubungan keduanya, juga saya jelaskan apa yang dikatakan One State One Nation itu. One State One Nation adalah merujuk kepada satu konsep bahawa dalam sebuah negara itu, dalam one state, sebuah negara hanya terdapat satu bangsa utama, satu bangsa utama yang mendominasi penduduk sebuah negara itu. Dan One State One Nation ini adalah berlawanan dengan prinsip atau konsep One State Multiple Nation. Apabila One State Multiple Nation merujuk kepada One State dan Multiple Nation, berbagai banyak bangsa dalamnya. Dan di antara One State One Nation dan One State Multiple Nation ini dinyatakan bahawa One State One Nation ini lebih mudah untuk membentuk sebuah kestabilan politik, kestabilan, keharmonian berbanding dengan One State One Nation, One State Multiple Nation. Dan sekiranya berlaku sesuatu konflik dalaman ataupun apa-apa berlaku, maka One State One Nation ini dikatakan akan lebih mudah penyelesaiannya berbanding dengan One State Multiple Nation. Jadi di antara dua konsep itu sangat berbeza. Jadi objektif seterusnya bagaimana unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan ini memberi macam mana boleh membentuk negara yang dikatakan bersifat One State One Nation. Seperti yang dijelaskan tadi bahawa keempat-empat unsur tradisi ini berteraskan Melayu, ya. Raja-raja Melayu kedudukannya, agama Islam dan sebagian besarnya nak tengok agama orang Melayu, bahasa kebangsaan bahasa orang Melayu, kedudukan istimewa dan hak orang Melayu. Dan di antara hak tradisi ini, unsur-unsur tradisi ini terdapat saling hubungan di antara apa yang saya sebutkan tadi, misalnya kedudukan agama Islam, ya. Dia berkaitan dengan definisi Melayu, kerana definisi Melayu dalam konteks perlembagaan seperti yang dikatakan dalam perkara 160 adalah mesti mempunyai ciri yang pertama, mesti Melayu, ya, mesti beragama Islam. Yang kedua, mengamalkan kebudayaan Melayu, dan yang kedua bercakap bahasa Melayu. Maka unsur-unsur ini adalah diterapkan dengan secara langsung dalam agama Islam. Dan begitu juga dengan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Kedudukan hak istimewa Melayu dan Sabah dan Sarawak ini adalah satu kedudukan yang istimewa yang tidak boleh dipindah walaupun mendapat persetujuan 2/3 anggota ahli Dewan Rakyat. Apabila ahli Dewan Rakyat itu bersetuju, 2/3 bersetuju untuk memindah, tidak boleh dipindah, kerana perkara 153 ini mesti dirujuk kepada Majlis Raja-Raja terlebih dahulu sebagaimana dinyatakan dalam perkara 38(5). Mesti raja bersetuju dahulu boleh membentuk, boleh mengubah itu. Jadi bermakna dengan asas tradisi ini sebenarnya telah membawa suatu sosio-psikologis yang besar maknanya. Misalnya kita ambil saja kedudukan istimewa orang Melayu dan Putera Sabah dan Sarawak. Macam mana tidaknya kedudukan itu dalam bidang beasiswa, dalam bidang derma siswa untuk pengajian tinggi selepas SPM, maksud di politeknik, di universiti, institusi pendidikan, dan begitu juga dengan hak kedudukan dalam pejabat awam, dalam perindustrian, perniagaan. Jadi secara psikologinya peluang itu akan didapati apabila seseorang itu dikategorikan, ditafsirkan Melayu dalam perkara 160. Dan Melayu itu sebenarnya
Bukan semestinya mak, ibu atau bapaknya terdiri pada orang Melayu, tetapi sekiranya ibu atau bapaknya bukan Melayu tetapi dia mempunyai ciri beragama Islam, menganut agama Islam, bercakap Melayu, berbudaya Melayu, maka dia dikatakan Melayu dan mendapat hak. Jadi secara psikologisnya bahawa ini akan mendorong lebih ramai orang menerima dan menerima agama Islam dan Muslim Melayu itu, maka akhirnya dengan harapan itu akan terbentuknya satu kumpulan besar yang Muslim Melayu yang akan apa yang dikatakan one state one nation. Apabila ramai penduduk yang mempunyai satu rupa bangsa yang berteraskan apa yang dikatakan dalam one state one nation itu, maka apabila berlaku satu konflik, ia mudah kerana ciri-ciri persamaan yang dibentuk. Maka kita akui bahawa agama dan bangsa bahasa itu menjadi satu alat yang penting dalam bentuk perpaduan dan membentuk satu kesepaduan dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita dilihat dengan jelas bahawa terdapat hubungan yang rapat di antara unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia dengan konsep one state one nation. Dan secara kasarnya itu saja pembentangan. Dari segi pembentukan polisinya, saya berpendapat bahawa kertas kerja ini dan apa yang dikatakan unsur tradisi dan one state ini harus dan sangat patut difahami oleh pentadbir-pentadbir, pegawai-pegawai tinggi dan juga ahli-ahli politik di Malaysia bagi memahami macam mana perkara ini, hubungan antara unsur tradisi dan pembentukan one state and nation, kerana ia memberi kesan yang besar kepada kestabilan negara, kemakmuran, keharmonian dan hubungan yang baik di antara kumpulan penduduk yang berbagai dalam sebuah negara dan boleh terbentuknya one state one nation. Saya rasa itu saja pembentangan saya dan terima kasih semua, dan sekiranya ada apa-apa soalan dan pertanyaan boleh kemukakan dalam Q&A nanti, ya, boleh diraiskan itu, dan silalah baca kertas kerja penuh yang saya hantar kepada sekretariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.